Okey. Okay, dah cantik, dah live. Okay, so sekarang ni kau nak control arrow mouse tu, kau kena pergi dekat presenter view. Okey. Tunjuk, pakai phone tak nampak. Ni, sini ke atas. Okay, so, yes, kau klik situ je. Kau klik guna, kau just guna keyboard, arrow kat keyboard tu je. Tekan next. Tak, okey, pakai keyboard je. Ya. Okey, testing. Boleh dengar tak? Testing lagi sekali, ada masalah teknikal sikit ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Jaafar, atau manager di Multibank FX. Okey, saya Okay. What is risk management? Okay, risk management in trading enable you to implement certain rules and specific factor to ensure the negative impact of trading are manageable. Effective strategy are necessary before you start to trade. Okay, maksudnya sekarang ni di sini, sebelum kita buat apa-apa deposit, sebelum kita start trading, kita perlulah ada risk management kita sendiri. Okey. So contoh mudah lah, sebenarnya ada berapa kita nak depo dan berapa kita nak profit daripada kita punya trade. Okey, so seterusnya. Okey, apakah risiko-risiko yang ada di dalam trading ya? Di dalam trading kita ni, di dalam trading kita ada currency risk, interest rate risk, liquidity risk dan leverage risk. Currency risk, kita pergi kepada currency risk dulu ya. Currency risk ni disebabkan harga currency ni dia sentiasa fluctuate. Kadang-kadang kita boleh spend lebih, kadang-kadang kita boleh spend kurang bila mana kita nak membeli currency lah, maksudnya foreign asset lah. Kedua, interest rate. Interest rate dia bergantung kepada volatility, sebab interest rate dekat efek ni bergantung kepada spending and investment across an economy. Dia bergantung kepada direction rate tu lah. Kedua adalah liquidity risk. Liquidity risk adalah risiko di mana kita tidak dapat membeli atau menjual dengan lebih cepat supaya untuk mengelakkan loss. Terutama kalau kita nampak volatility yang lebih tinggi, terutama masa kita tengah trading dan ada event pula masa tu, biasanya dia akan lambat sikit lah sebelum dia ambil harga yang kita nak jual ataupun kita nak buy atau kita nak sell pada masa tu. Dan keempat adalah leverage risk. Leverage risk ni agak sebenarnya di sini, kalau diikutkan kita punya definisi di sini adalah magnified losses when trading on margin, because the initial outlay is smaller than the value of FX trade. It's easy to forget the amount of capital you are putting at risk. Maksudnya di sini
Yang ini sebenarnya daripada empat benda di atas risk yang ada kita yang disebutkan tadi, daripada currency risk, interest rate risk, liquidity risk dan leverage risk. Okey, yang ketiga di atas ni biasanya kita tak susah nak control, tapi di leverage risk kita boleh control. Okey, maksudnya sekarang ni leverage risk ni leverage risk ni sebenarnya kita boleh pilih dari mana yang kita perlu kawal lah. Maksudnya lebih tinggi risk, lebih tinggi leverage, lebih tinggi dia punya kemungkinan untuk kita loss dan juga kemungkinan lebih tinggi untuk kita profit. Okey, jadi macam mana kita nak manage risiko di dalam trading lah ya. First, saya senaraikan sini ada 8 kaedah untuk kita menguruskan risiko di dalam trading. Pertama, kita kena faham market macam mana, dan kita kena tahu apa itu, kena faham dengan jelas apa itu leverage. Ketiga, kena ada trading plan. Keempat, ini penting juga ya, kena ada risk reward ratio. Kemudian kita perlu gunakan stop dan limits di dalam trading. Ini jangan risau, akan dijelaskan lebih lanjut nanti dalam trading style yang akan diterangkan oleh Encik Halim. Dan keenam, kita perlu kawal kita punya emosi. Ketujuh, kena tengok news ni kena alert lah. So macam dulu kita kalau biasa dengar Trump suka tweet kan, kita kena alert dengan benda tu. Dan ke-8 yang last kali, kita kena start dengan demo account supaya biar kita betul-betul faham dahulu, baru kita start dengan live account. Okey, sekarang menyentuh kepada market forex. Okey, market forex ni dia actually ada banyak lah, macam-macam ada. Okey, so dia ada macam-macam currency. Contoh yang kita senaraikan di sini adalah GBP USD, JPY, AUD, CHF dan ZAR. So kita punya currency ni biasanya akan bergantung pada supply and demand. Okey, forex trading was ini tak penting sangat. Okey, cuma saya nak tekankan di sini adalah biasa di dalam, bukan biasa, memang confirm di dalam trading dia ada currency pair. So currency pair ni biasa orang tak berapa nak faham sangat lah kenapa currency pair macam tu. Contohnya kalau contoh yang kita bagi kat sini GBP USD. So GBP USD ni, yang kat depan ni GBP ni adalah dipanggil base currency, dan yang belakang ni USD ni dia ada code currency. So maksudnya apa? Kalau GBP USD, kalau exchange rate sekarang adalah 1.25000, bermaksud kita nak membeli pound, 1 pound pada harga USD 1.25. Okey, kita nak bagi clear lagi Kalau nak bagi clear lagi, contohnya first adalah barang, contohlah kicap, dan belakang tu harga kicap tu adalah RM1. Macam itulah, sebotol kicap harganya RM1. Okey, kemudian seterusnya adalah leverage. Leverage ni sebenarnya kita ada satu macam, kita boleh kontrol kita boleh kontrol jumlah wang yang lebih banyak, walaupun kita ada sikit je. Kita ada yang available di tangan kita adalah sikit. Contohnya kalau kita nak kontrol 100,000, broker akan ambil kita punya deposit tu 1,000. Yang bermaksud sekarang ni leverage sekarang adalah 100/1.
Okay, bermaksud kita boleh kontrol 100,000 dengan hanya mendeposit $1,000. Okay. Contoh lagi satu sekiranya kita invest $100,000, okay, kemudian bila kita invest, kita trade, dia jadi $100,001. Okay, maksudnya kita nampak kat sini kita ada kenaikan dalam $1,000. Dan jika $100,000 ni memang duit kita sendiri, kita akan dapat return yang sikit je lah, 1%. 1%, sekejap, 1%, terlepas pula screen. Okey, kalau 100,000 tadi kita gain jadi $1,001, bermaksud kita naik dalam 1% sahaja. So kalau macam ni modal dah lah besar dan kita ada naik 1% saja, bermaksud leverage kita adalah 1:1. Tapi tak ada pun, kalau dalam trading kita tak ada pun buat dalam 1:1. Biasanya paling rendah pun kalau di multibank kita ada paling kecil 100:1. Maksudnya broker ambil 1,000, bukan ambil lah, maksudnya dia ambil portion kita dulu kan. Kalau kita kalau kita profit, maksudnya kita dah ada return 100%, so 1,000 naik, 1,000 punya initial investment dan 1,000 kita punya profit, kita dah dapat 100%. So itulah bezanya kalau kita gunakan leverage. Okay, tapi biasanya kita biasa juga dengar kalau orang cakap leverage ni adalah pedang dua mata, double edge sword. So maksudnya sekarang sekiranya kita ada leverage yang tinggi dan kita boleh kita ada kemungkinan untuk dapat profit yang lebih tinggi, tetapi bila dikata double edge sword, maksudnya kita boleh kena balik lah. So bila kena balik, kalau kita loss, kita pun boleh kena loss yang lebih tinggi. Okay, yang macam tadi kita bagi contoh profit. So profit, kalau dia profit 100%, okay, kita akan dapat macam ni. So sekarang kita cerita kalau loss pula macam mana. Okay, contoh sekarang ni saya bagi dua situation. Ada dua trader ni, dua trader ni dia akan deposit 10,000. Seorang ni yang trader A ni dia ambil leverage, contoh saja 1:50. Bermaksud dia ada kemampuan untuk trade sebanyak 500,000. Okay, katalah dia loss di situ, ada loss 4,000 pip. Okay, so maksudnya dia dah loss dalam 41.5%. Capital yang tinggal cuma 58.5%. Okay, so kalau trader B pula still deposit yang sama, tapi dia pakai leverage 5 saja dan dia boleh access sampai 50,000. Tapi bila dia loss, sebabkan dia punya leverage tu kecil, dia punya loss pun kecil, $415 sahaja. So kita nampak ni percentage dia punya loss adalah 4.15%. Kalau kita tengok dekat sini, total yang dia loss tu baru berapa persen saja. So dia remaining balance dia masih ada 95.8. So itulah yang dimaksudkan dengan double edge sword. Maksudnya kalau kita profit dengan leverage yang lebih tinggi, kita akan dapat profit yang lebih besar. Kalau kita loss dengan leverage yang lebih tinggi, profit kita kemungkinan juga akan MC. Okey. Lepas tu kita perlu juga ada trading plan lah. So trading plan ni apa benda sebenarnya? Trading plan ni maksud dia, kita bagi contoh, kita paling senang adalah kita nak trade apa, maksudnya nak pakai pair apa, nak pakai instrument apa, bila kita nak trade,
dan mengapa kita perlu trade tu, dan macam mana cara kaedah kita nak trade. Mungkin dengan teknik-teknik tertentu, mungkin ada orang nak pakai robot ke, ada orang mungkin dia akan manual trade, itu terpulang lah. Okay, so itu adalah contoh-contoh lah. Kalau contoh apa nak trade ni, mungkin ada orang trade gold. Why? Mungkin sebab dia volatile. Dia mungkin bukan mungkin lah, memang gold kita semua orang tahu adalah dia memang volatile, dia memang naik turun, fluctuation dia sangat tinggi dan banyak mana nak trade. Okay, let's say kalau dia trade gold, capital dia kena besar, dia tak boleh lah macam $10 nak trade gold, memang tak logik lah Okay, so sekarang kita tengok sekarang self risk reward ratio. So yang ini adalah kita nak tunjuk macam mana self reward ratio ni adalah to increase your chances of profitability. You want to trade when you have potential to make 3 times more than you are asking. Orang kata yang paling baik adalah ratio yang paling baik untuk risk reward ratio ni adalah 1:3. Maksudnya kita boleh letak let's say $100 dan boleh dapat return $300. Itu yang berbaloi lah. Maksudnya apa saja risiko yang kita letakkan mestilah berbaloi dengan reward yang kita akan dapat. Saya bagi contoh dekat sini, ada trader yang buat 10 trade Okay, trade pertama dia loss $1,000, tapi trade kedua dia win pula $3,000. So bila berlaku 10 trade, kita nampak dekat sini dia punya total loss adalah $5,000 dan dia punya win $15,000. So itu yang dimaksudkan dengan 1:3 tu. So kita punya risk ni memang risiko dia 1, tapi kita berpotensi untuk dapat 3 kali ganda daripada tu. Okay, seterusnya di dalam trading, yang ini akan ada satu topik yang akan spesifik nanti, yang akan di-cover oleh kawan saya, rakan setugas saya, Encik Halim. So yang ini adalah actually dalam trading. So kita kena pakai, maksudnya bila kita dah sampai sesuatu, kita nak control kita punya ni kita punya capital. Kita boleh gunakan normal stock, maksud just instant execution dan market execution. Kalau kita rasa dah sampai berapa persen yang kita nak riskkan, dah terlebih, dah tak mampu nak pergi lagi, tak apa, itu terus stop saja. Atau kita boleh guna trailing stop. Trailing stop ni biasanya dia akan follow selama mana, let's say contohlah kalau kita tengah buy sekarang dan market tengah favor kita, dia ikut kita punya prediction nak pergi buy, dia akan follow je, buy bergantung kepada berapa pips yang kita set. Dan biasanya trailing stop ni kita tak boleh nampak dekat phone, biasanya dekat ni je, dekat PC baru boleh nampak. Dia akan follow selama mana kalau kita set untuk buy, tapi bila dia berubah arah, dia akan terus stop. Okay, so limit order ni pun kalau limit order dia akan ada, sekejap ya. Limit order lah kan, dia mungkin kita akan terangkan lebih lanjut nanti masa bab trading style dengan Encik Halim so seterusnya adalah emosi. Faktor emosi ni juga sangat-sangat penting. Faktor emosi ni sangat penting kerana apa? Sebab apa emosi manusia yang kita ada biasa kita akan jadi rasa takut, akan rasa tamak, macam benda yang kita nampak macam boleh pergi lagi. Ada rasa sangsi ataupun ada rasa yang membuatkan kita hilang pertimbangan sikit dalam trading lah, bukanlah hilang pertimbangan dalam keadaan biasa tapi yang perlu ditekankan di sini, emosi perlulah stabil supaya apa yang kita buat sebenarnya adalah decision making
kita perlu menetapkan apa yang nak kita buat, apa yang kita buat sekarang. Kita kena bertindak balas secepat mungkin dan kenalah clear dengan apa yang kita akan buat. Okey, seterusnya kita ada keep an eye on news and events. Okey, so ini ada macam-macam kita boleh tengok. First, kita boleh tengok dekat kita punya forex calendar. So dia akan ada event. Contohnya hari Jumaat yang lepas, Jumaat pertama setiap bulan dia akan ada NFP, non-farm payroll. So dekat sini dia akan ada volatility yang tinggi. So kena tahu, kena install. Mungkin ada apps dalam phone ke yang kita boleh install, kita boleh rujuk apa ada event-event yang terdekat, apa event-event yang high impact, low impact, medium impact, dan currency mana ataupun instrumen mana yang kita gunakan tu yang akan affected lah. Okay. Contoh lagi satu macam saya ada mention tadi pasal Trump. Okay, Trump ni adalah seorang yang rajin nak tweet. Kadang-kadang dia punya, bukan kadang-kadang, memang pun bila dia buat tweet, dia akan mempengaruhi market lah. Ada sesuatu yang akan terjadi di situ. Okay. Dan yang ini kita akan sepatutnya sebelum memulakan trade dan sebelum kita tak pasti lagi berapa capital lagi kita nak masuk dan kita punya skill pun tak berapa, mungkin ada orang yang dah pera, mungkin ada orang yang tak berapa nak pera sangat lagi kan. So sekarang ni saya nasihatkanlah supaya mulakan dengan demo account. So demo account ni dia boleh pilih lah berapa capital kita nak try, kita nak cuba berapa, nak banyak ke, nak sikit ke, semua boleh. Mungkin kita nak try trading style yang macam-macam ada orang atau sifu-sifu yang boleh bagi sekarang yang mungkin nak try, dia nak belajar, so dia tak nak letak dia punya capital yang betul di situ, boleh pakai demo account. Okay. So sekarang setelah saya dedahkan risiko dan macam mana nak manage risiko di dalam forex Okay. So boleh contact terus saya. Nanti saya akan letakkan saya punya email address di dalam komen. Okay. Dan lepas ni kita akan ada topik seterusnya akan oleh Cik Famiza, iaitu macam mana nak register di dalam multi-bank FX. Okay. So saya akan tengok live dekat FB sekarang. So kalau ada apa-apa soalan boleh dikemukakan di sini dan saya akan sekejap ya. Sekiranya ada apa-apa persoalan nanti boleh terus emailkan kepada saya. Nanti saya akan letakkan di dalam komen dekat FB live kita ya. So saya minta maaf sekiranya terdapat sebarang ketidaksempurnaan dan sekiranya perlu ada penambahbaikan, bolehlah komen di bawah. Okey. Sekian saja untuk kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.